Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Flip Classroom yang kedua untuk Sains tahun 4. Tajuk kita pada kali ini ialah haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata. Objektif pembelajaran kita kali ini menganalisis 3 hingga 5 ciri haiwan vertebrata dan invertebrata dengan betul. Seterusnya, kriteria kejayaan. Murid-murid berjaya sekiranya pertama dapat menyatakan maksud haiwan vertebrata dan invertebrata dengan betul. Yang kedua, murid-murid dapat mengenal pasti contoh-contoh haiwan vertebrata dan invertebrata dengan betul. Yang ketiga, mengenal pasti ciri khusus haiwan vertebrata dengan betul. Dan yang keempat, mengelas haiwan vertebrata mengikut ciri khusus dengan betul. Apakah yang dimaksudkan dengan haiwan vertebrata? Haiwan vertebrata ialah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Contohnya, kuda, burung, ikan, katak dan kura-kura. Boleh tak murid-murid senaraikan lagi 3 contoh lain haiwan vertebrata? Gunakan buku menota masing-masing. Boleh tak murid senaraikan 3 lagi contoh haiwan vertebrata? Baik, ini adalah 3 contoh lain haiwan vertebrata. Kucing, singa laut dan ular. Seterusnya, apakah pula dimaksudkan dengan haiwan invertebrata? Haiwan invertebrata pula adalah haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya, belalang, cacing, udang, lebah dan nyamuk. Kebanyakan haiwan invertebrata adalah di kalangan serangga. Boleh tak murid-murid senaraikan lagi 3 contoh lain haiwan invertebrata? Baiklah, ini adalah 3 contoh lain haiwan invertebrata: siput kebun, tapak Sulaiman dan sotong. Ciri khusus haiwan vertebrata. Haiwan vertebrata iaitu haiwan yang mempunyai tulang belakang terbahagi kepada 5 kumpulan yang penting. 5 kumpulan ni murid-murid kena ingat, iaitu mamalia, reptilia, amfibia, ikan dan burung. Setiap kumpulan ini mempunyai ciri-ciri yang tertentu untuk membanding bezakan antara setiap kumpulan. Apa yang dimaksudkan dengan haiwan mamalia? Apakah ciri-cirinya? Haiwan mamalia ialah haiwan yang melahirkan anak, bernafas dengan peparu, berbulu halus dan hidup di darat. Apakah contoh haiwan mamalia? Contohnya ialah seperti lembu, kucing, singa, kambing dan juga ikan paus. Kenapa ikan paus sedangkan ikan paus hidup di air? Ya, ikan paus adalah mamalia. Bukannya ikan. Ikan paus dikategorikan sebagai mamalia kerana ikan paus boleh melahirkan anak dan bernafas dengan peparu. Baik, seterusnya, reptilia. Apakah pula ciri-ciri bagi haiwan-haiwan reptilia? Pertama, bertelur. Yang kedua, bernafas dengan peparu. Yang ketiga, mempunyai sisik dan kulit yang keras. Dan yang keempat, hidup di darat. Contoh-contoh haiwan reptilia ialah cicak, kura-kura, biawak. Seterusnya, amfibia. Apa yang dimaksudkan dengan haiwan amfibia? Amfibia ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri seperti ini, iaitu bertelur, bernafas dengan peparu dan kulit lembap, mempunyai kulit yang lembap dan hidup di darat dan air. Amfibia ialah satu-satunya kumpulan haiwan yang boleh hidup di darat dan juga di air. Contohnya seperti katak, salamander dan sisilia. Ini adalah contoh-contoh haiwan amfibia. Kita pergi kepada kumpulan seterusnya, ikan. Ciri-ciri untuk haiwan dalam kumpulan ikan ialah bertelur, bernafas dengan insang, bersisik dan hidup di air. Semua jenis ikan adalah dikategorikan sebagai haiwan vertebrata ikan, kecuali ikan paus dan ikan lumba-lumba. Seterusnya,
Burung. Kumpulan haiwan vertebrata burung, ciri-cirinya adalah bertelur, bernafas dengan peparu, mempunyai bulu pelepah dan hidup darat. Sebagai contoh, burung helang, burung merpati dan juga burung pipit. Baiklah murid-murid, dapatkah murid-murid membanding bezakan kumpulan-kumpulan haiwan vertebrata ini mengikut ciri-cirinya? Baiklah, mari kita lakukan sedikit aktiviti. Boleh tak murid-murid salin dalam buku nota atau kertas aktiviti ini? Boleh tak murid-murid kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut ciri khusus atau kumpulan haiwan vertebratanya, iaitu mamalia, reptilia, amfibia, ikan dan burung. Baiklah, ini adalah jawapan bagi pengelasan aktiviti ini. Untuk mamalia, ikan paus dan singa. Reptilia, ular dan kura-kura. Amfibia, katak dan salamander. Ikan talepia dan ikan pari. Dan burung unta dan burung merpati. Baiklah, tahniah kepada murid-murid yang berjaya mengelas kesemua haiwan-haiwan ini dengan betul. Berikut merupakan tugasan yang perlu murid selesaikan dalam flip classroom kita kali ini. Tugasan yang pertama, kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata. Pengelasan boleh dibuat dalam bentuk peta pokok ataupun jadual. Tugasan yang kedua, kenal pasti dan lengkapkan ciri-ciri khusus haiwan vertebrata di dalam jadual berikut. Baiklah, murid-murid perlu menyalin jadual ini dan lengkapkan ruangan-ruangan kosong di dalam jadual ini. Baiklah, itu sahaja untuk flip classroom kita pada kali ini. Semoga murid mendapat manfaat dan ilmu yang baik sepanjang flip classroom kita kali ini. Sekian, terima kasih.